Tengok kita punya orange butter cake. Nampak kan dia punya berkilatnya tu? Bye. Bye. Kita balik makan orange cake. Okay. Ni tengok Assalamualaikum. Hai. Okay, today Laila akan share dengan korang macam mana kita nak buat orange butter cake version Laila. Okay, dah lama dah sebenarnya Laila selalu juga buat orange butter cake, tapi tak pernah dapat buat yang macam puas hati lah. Macam tu, macam ada je yang kurang. Dan Alhamdulillah hari ini Laila diberi ilham dan dapat tahu kat mana punca dia, apa yang salah. So nanti Laila akan share dengan korang. Jadi Laila dah confident lah nak share. Okay, firstly apa yang kita perlukan adalah beat butter. Okay, beat butter sampai fluffy. Depends on mixer korang berapa lama diperlukan untuk beat butter korang sampai fluffy. Macam mixer Laila SSODD 7 liter, untuk beat butter yang berat dia 160 gram akan masa selama 10 minit lebih macam tu untuk fluffy. Tetapi kalau korang beat banyak butter, kalau korang buat 2-3 adunan, tempoh masa untuk fluffy kan korang punya butter ni sekejap je, sebab semua bahan-bahan tu kena dengan paddle ke whisk ke macam tu. Lagi sikit sebenarnya lagi lama kita nak baking proses dia. Macam sekarang kalau berniaga buat banyak adunan terus, jimat masa juga sebab semuanya cepat. Semuanya kena dengan whisk, attachment, semuanya tu. So, okay, apa yang korang boleh tengok sekarang ni, butter kita belum lagi fluffy. So, kita scrap dulu bawah-bawah dia, okay? Scrap bagi semuanya sebati. Bagi semuanya yang mana tak kena nanti kita kaut-kaut balik supaya kenalah dengan kita punya whisk. So continue beat korang punya butter. Kalau guna hand mixer pun boleh saja beat lah sampai gebu. Kalau korang beat tapi tengok butter tu makin lama makin cair, maknanya butter korang belum cukup sejuk. Okay, terlalu cair masa beat tu. Dia tak boleh, dia kena keras-keras sikit macam tu. So korang dah tengok ni, butter dah putih macam ni, cantik sangat-sangat. Macam tadi colour dia kuning, betul tak? But now dia dah putih, fluffy, gebu macam ni. Kita boleh continue dengan next step. Butter ni adalah sebanyak 160 gram butter. Okay, resepi ada dekat video description bawah. Korang tengok kan, gebu betul kita punya butter ni. Penting ke nak gebukan butter? Bagi Laila penting, sebab Laila tak pernah lagi. Sebab kalau butter kita cair ataupun butter kita tak gebu, macam tak best tau nak buat. Boleh, cake tapi tu. kena Macam habiskan semua. bila kita tengok butter gebu macam Laila enjoy lah. Kita masak tu pun kita enjoy sebab kita tengok macam cantik lah apa semua kan. So bila dah scrap semuanya butter tadi tu, kita boleh continue dengan next step. Ika boleh? Ya, lagi sekali Laila ulang, mixer ni kalau nak Semua tau. korang nak beli mixer yang sama, ambil masa kalau kita buat satu adunan ni nak gebukan butter ni dalam 10 minit macam tu. Okeylah, 5. Next kita akan masuk juga gula sebanyak 160 gram gula, caster sugar. Kalau tak ada caster sugar, pakai je lah gula apa-apa yang korang ada. Okay, jangan rasa macam tak ada bahan, macam Allah tak boleh nak buat apa. Buat je, cuba je, InsyaAllah mana tahu jadi. Okay, so 160 gram caster sugar. Kita beat sekali lagi dengan butter tadi sampai, tak perlu sampai gula tu cair, hanya cukup untuk sebatikan adunan saja. Okay, lepas tu sambil kita mixkan gula dengan butter tu, nanti kita bolehlah basuh telur. Jangan basuh awal-awal sebab nanti kita tak tahu nak buat apa sementara butter tu tengah mix apa semua. Kita macam banyak masa kosong kan. Macam Laila tak suka sediakan bahan awal-awal. Laila suka buat sambil adunan kita dekat dalam mixer. So korang boleh tengok ni dalam macam 5 ke 10 minit macam tu kita beat butter dan juga gula. Sangat-sangat gebu. Kita tak nak beat sampai dia terlalu cair, okay? Sebab kalau beat lama-lama gula, nanti dia hancur, dah tak cantik dah butter kita. So bila kita punya gula dan juga butter dah sebati, okay, apa yang nak nasihatkan kat sini is jangan takut overbeat, okay? Overbeat tu apa? Overbeat tu sekali lagi Laila ingatkan, overbeat adalah ketika mana kita beat tepung lama-lama, okay? Tepung lama-lama, bukan tepung lama-lama,
tepung secara kuat. Jangan beat tepung secara kuat. Itulah maksud dia overbeat yang sebenarnya. Kita ni selalu salah faham. Okey, so lepas tu kita boleh masukkan 4 biji telur. Kalau korang tak ada telur grade A, korang boleh guna grade lain, tambahkan sebiji. Kalau B tambah sebiji, kalau C tambah 2 biji, kalau D tambah 3 biji. Macam tu lah, ikut macam tu lah fikir. Okey, kalau tak ada grade A, korang buat macam tu. Okay, so beat telur sampai sebati. Telur ni lah salah satu benda yang macam sangat-sangat degil lah bagi lah. Dia macam susah sikit nak sebatikan dia. Kalau mixer korang okay, insyaAllah mudah je telur tu nak sebati. Okay, sebab whisk tu, jenis whisk tu kalau dia besar, dia senang nak kena dengan semua telur yang masuk tu. InsyaAllah mudah. Macam Laila guna mixer SODD yang 7 liter ni, nak sebatikan telur mudah. Macam mixer Laila yang sebelum ni SODD juga 5.5 liter tu, dia lambat nak sebatikan telur 4 biji tu. Sebab bentuk bowl dia tu tak muncung macam ni. Dia macam lebar macam tu. So dia kena lama lah untuk sebatikan telur. And bila telur dan juga kita punya bahan gula and butter dah sebati, kita boleh masukkan next ingredient, which is tepung. Korang boleh tengok ni kita punya butter, gula dan juga telur dah sebati. Macam mana nak tahu dia sebati? Bila korang kaup tu, dia nampak smooth je, dia nampak cantik je, tak pecah-pecah macam tu. Kalau nampak macam ada lagi telur-telur kuning kat mana-mana ke, telur-telur putih macam likat-likat lagi kat mana-mana, kaup balik, lepas tu mix lagi sampai adunan dia betul-betul smooth sahaja. Jangan takut overbeat, sekali lagi Laila cakap. Sebab overbeat tu adalah ketika kita masukkan tepung lepas kita beat kuat-kuat. Okay, tepung tak boleh beat kuat-kuat sebab nanti dia akan hasilkan something, which is Laila pun tak ingat nama dia apa. And bila kita punya telur dah sebati, ikut mixer. Ada yang 10 minit, ada yang lebih, ada yang kurang. Macam Laila dalam 5 ke 10 minit macam tu lah. Okay, next kita boleh masukkan tepung yang dah diayak, iaitu tepung self-raising flour, tepung brand Blue Key. Laila memang guna tepung brand Blue Key tu sebab memang dari kecil Mami Laila pun selalu guna tepung tu. So memang kita stick to that tepung je lah. Macam pernah juga try tepung lain tapi tak se-best tepung Blue Key. Sambil kita mix tepung dalam low speed. Okay, tadi butter, gula, telur speed 5. Kalau korang guna mixer yang sama, atau apa-apa mixer pun boleh guna speed yang sama kecuali hand mixer. Okay, hand mixer 1-2 saja. Kita akan masukkan, kita akan sediakan kita punya orange Sunquick. Tak kisahlah kalau korang ada juice orange ataupun kalau korang ada Imalco orange. Okay, apa yang Laila belajar daripada sini adalah untuk satu adunan kek kita ni, kita tak boleh ada cecair yang lebih daripada 1/4 cup ataupun 55 gram cecair. Kita punya satu adunan ni hanya boleh tampung liquid air sebanyak 55 gram. Kalau lebih, dia memang akan tak cantik kek kita, dan kalau kurang, kek kita akan tidak moist. Apa Laila buat adalah Laila ambil cup 1/4 ni, Laila masukkan 3 sudu Sunquick. Sebab 3 sudu Sunquick, Laila pernah cuba beberapa sudu lah, tapi 3 sudu Sunquick bagi Laila dah the best. Okay, so Laila masukkan 3 sudu Sunquick dekat dalam cup 1/4 ni. Lepas tu balance tu untuk cukupkan 55 gram tu, ataupun kalau korang tak ada, korang boleh guna gram kan. Untuk cukupkan 55 gram, korang tambah je. Selebihnya itu adalah dengan buttermilk ke fresh milk ke. Laila suggest korang guna buttermilk sebab buttermilk ni dia masam. Okay, kek ni bila dia tak ada something yang masam, manis gula je, dia tak best tau. Dia kena ada something yang balance kan, masam dan juga manis, baru lemak-lemak tu terhasil lah gitu. Okay, beat tepung tadi speed 2 sahaja atau speed 1, jangan lebih. Kalau lebih pun boleh je, sebenarnya 3 tu okey lah, tapi 4-5 tu macam kuat sangat. Risau overbeat. Itu yang overbeat kat situ tu, kuat beat tepung. Okey, bila korang mixkan tepung, ramai sangat takut part ni tau. Ramai sangat takut part ni. Takut apa? Takut overbeat. So ramai macam asalkan dah masuk tepung gaul-gaul elok itu, nampak elok je, dah turun masak kek. Lepas tu kek tak cantik. Okay, Laila pun dulu macam tu. Laila macam lepas letak tepung kan, Laila akan takut overbeat lah apa semua. Okay, Laila sebenarnya seorang yang macam ni. Masa dulu-dulu nak ceburi bidang buat kek ni, rasa macam takut sangat-sangat. Rasa macam kalau dah buat tu beat butter, terus kena masuk
gula terus semua kena cepat sebab takut overbeat. Sebab kita tak tahu kan, and kita risau, kita selalu dimomok-momokkan oleh jangan overbeat. So kita nak buat semuanya dengan cepat tau. Tapi sebenarnya nak buat dia lama, okay? Nak buat dia lama. So kita janganlah takut, kita janganlah duk terfikir-fikir pasal overbeat. Jangan letak benda tu kat dalam kepala sangat, okay? Jangan fikir. So sekarang ni nak keluarkan daripada kepala semua orang, jangan risau pasal overbeat. So kita buat sahaja slow-slow, beat sahaja slow-slow, bagi semuanya sebati cantik. Bila korang kaut balik pun adunan tu lembut je, tak ada ketul-ketulan, okay? Jangan risau pasal overbeat. So bila adunan semuanya dah sebati, dah cantik, dah smooth, kita bolehlah masukkan dalam baking pan. Baking pan ni adalah saiz 8 inci, okay? Nak guna saiz apa lain pun boleh je. Saiz 7 boleh, saiz 9 boleh. Cuma ketebalan kek tu macam tu lah. Sebab resepi basic ni Laila jumpa dekat TikTok sebenarnya. So Laila ikut je lah apa yang dia ajar. Lepas tu Laila olah-olah lah kat mana yang Laila nak boleh olah macam tu, okay? So kita tengok adunan kita pun dah cantik. So now it's time to kita tunjuk lebih dekat macam mana adunan orange butter cake kita. Kalau korang tengok tu kan ada lagi orange yang macam tak sebati. So boleh continue beat atau continue kaut balik, okay? Kalau adunan korang tak gebu macam ni atau masa korang buat tu cair, kenapa adunan saya cair? Okay, apa yang Laila belajar adalah kalau butter kita masa kita beat tu cair, memang kita punya adunan akan cair. The best is make sure bila nak beat butter tu, butter kita ada rasa sejuk sikit. Kalau guna buttercup tong tu depends. Ada kadang kita dapat tong yang buttercup tu dia cair, ada yang dia keras. So tips dia kalau korang dapat yang cair atau rumah korang memang jenis panas macam kat kampung-kampung kan. Macam kat kampung, kalau kat kampung dulu pun panas, cair semua tu, korang sejukkan dulu, okay? Make sure butter tu sejuk baru korang pukul dengan mixer. Room temperature ni kalau kita rasa macam kita tak faham room temperature tu apa, kita jangan terlalu ikut-ikutkan sangat room temperature, okay? Kita sejuk, kita sejuk. Butter tu kena sejuk. Macam Chef Zaida pernah selalu tengok video dia akan cakap butter sejuk. Dari situ lah belajar butter sejuk sebenarnya, okay? So kita punya adunan dah boleh masukkan dalam baking pan. Apa yang kita nak buat, eratkan air bubbles. Air bubbles adalah berpunca daripada butter kita cair sebenarnya. So bila butter cair, dia tend to trap more air bubbles, okay? Sebab banyak sangat ruang, okay? Butter tu terlalu lembik, so dia boleh trap banyak sangat udara dan dari situlah rasa hasilnya bubbles, okay? So kita buatlah macam ni, cantik-cantik, okay? Cantik-cantik, hentak-hentak. Lepas tu ambil semua adunan, jangan buang. Mami Laila dia selalu marah sebab Laila suka biar tau benda-benda adunan-adunan ni. Sebab kita macam tak nak tahan kita kotor kan. Tapi Mami Laila kalau dia boleh lah kau bowl mixer tu, selagi boleh lah dia akan ambil semua batter. So jom kita bake. Kalau korang tak ada thermometer oven, Laila suggest korang adakan thermometer oven. Sebab lain oven, lain suhu dia, okay? Masa Laila ada 2 oven pun, dua oven tempat tombol kita nak pusing tu tak sama. Bye. Bye. Love you too. Love you too. Let's go. Bye. Bye. Kita balik makan orange cake. Okay. Ya Allah yang maha cantik, sesungguhnya engkau lah yang maha cantik, maka cantikkanlah kekku. Alhamdulillah. Okay, kalau korang nampak gelembung-gelembung tu, berkemungkinan tepung yang tak sebati, okay? Dia macam sensitif sikit dengan kepanasan ni, so dia cepat macam nak meletup macam tu lah. Laila rasa lah. Laila share kat korang apa yang Laila rasa, okay? So cake kita dah masak, so kita boleh, okay? Tips paling penting untuk kita cantikkan kita punya butter cake selepas masak adalah kita tekan-tekan tepi ni, okay? Tekan-tekan tepi ni, bagi tepi-tepi tu rata je, okay? Kalau korang punya loyang jenis tak boleh nak keluarkan daripada bawah tolak ke atas, Laila suggest korang adakan satu loyang untuk yang boleh keluar macam tu. Sebab dia sangat memudahkan kerja kita lagi, and dia sangat membantulah untuk mencantikkan kek kita kalau kita tak reti nak keluarkan terus angkat dari macam tu, okay? Macam kek Laila ni, okay, dia terlebih garing, okay? Sebab I tak letak thermometer tadi. Dan Laila punya, sebab kek kalau kita masak 1 kek, 2 kek, 3 kek, suhu kat dalam dia akan lari, okay? Macam Laila dah lama tak bake 1 kek, selalu bake 4 kek terus. So suhu kat oven tu dia macam larilah sebab kita tak guna thermometer. Kalau korang ikut suhu termometer oven 120 ke 130 tu dah cantik dah untuk bake dalam 60 ke 70 minit, okay? Kalau tombol oven, kalau korang tak tahu macam sekarang rasa nak baking, rasa nak masak tapi macam tak ada termometer, korang cubalah dekat tombol tu set 100. Kalau bake 1 kek saja,
try lah. Dia lagi sikit-sikit nak sampai 150. Vanilla dia lagi sikit-sikit nak sampai 150 tu, dia adalah 120 dekat dalam. Okay, faham tak? Tombol tu kalau dia nearly to 150, sebenarnya kat dalam tu dah 120, 130 macam tu. So scrap balik bawah-bawah ni yang sangat-sangat sedap ni, sebab nanti bila dia panas kan, dia kena balik kat kek tu, dia akan lembut tau bahagian bawah yang kita scrap tu. So kita terbalikkan balik untuk dapatkan permukaan yang cantik. Ni adalah tips untuk kita hilangkan gelembung-gelembung tadi. Look at that, super duper glossy, betul tak? So next apa yang kita buat adalah kita wrap kek kita. Video kali ni adalah sangat-sangat jelas. Saya haraplah dah cerita semua benda yang ramai sangat tanya macam nak wrap kek, macam nak keluarkan kek daripada loyang. Video ni lah dah sediakan super duper jelas. Saya harap apa yang kurang lagi korang boleh komen atau korang boleh DM. Okay, so kek kita dah wrap cantik sangat-sangat, Masya Allah. So kita biarlah dia serap balik wap-wap panas tu bagi dia lembut. Macam tu. Okay lah, nak tunjuk kat korang kek lain lah, kek perisa lain. Tadi tu golden, lepas tu tadi marble. And kita ada juga kek apa lagi, red velvet. Kita nak hilangkan gelembung-gelembung ni. Jom kita tengok macam mana nak hilangkan sambil kita baca-baca Muntakab Hadith. This one adalah pandan. Semua resepi ada dekat video Laila share sebelum ni. Korang boleh je check it out, sebab super duper senang je nak buat. Lebih kurang sama je semua resepi, ubah sikit-sikit je. Last but not least, apa yang nak cakap adalah ini adalah teknik yang paling penting untuk kita dapatkan permukaan yang cantik, di mana kita harus terbalikkan kek kita di atas papan. Okay, sebab kita nak dia rata balik macam tu. Okay, bila dah terbalikkan atas papan, barulah dia akan jadi super duper glossy. Dan kaut balik yang bawah-bawah tu. Sementara korang tengoklah terbalik-terbalikkan kek ni, nak hilangkan gelembung-gelembung tu semua, jom Laila share dengan korang hadis daripada Muntakab Hadith. Siapa yang ada kitab Muntakab Hadith, korang boleh buka muka surat 307, hadis 72. Kelebihan mengikuti Allah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang lebih daripada zikrullah untuk menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanyakan, walaupun jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda SAW bersabda, jihad pun tidak boleh mengatasi zikrullah untuk menyelamatkan seseorang daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali seseorang itu berjihad dan terus berjihad sehingga pedangnya patah. Barulah jihad pun boleh menyamai zikrullah untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Tabrani, Majma'uz Zawaid. Next, kita akan buka muka surat. Kalau nak cerita pasal solat. Kenapa solat? Sebab solat ni adalah sangat-sangat penting yang agama, dan kita kena ambil berat pasal solat. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu akan berada dalam tanggungjawab penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga solat yang satu lagi. Hadis riwayat Tabrani, Majma'uz Zawaid. Jom sama-sama kita amalkan baca surah ayat kursi setiap kali lepas solat. Sayyidina Ruwaibah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali tidak akan masuk neraka seseorang yang menunaikan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yakni solat subuh dan solat asar. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Hadis yang ketiga, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berazam selama 12 tahun maka dia wajib memasuki syurga. Dituliskan baginya, sesiapa yang berazan selama 12 tahun maka dia wajib memasuki syurga. Dituliskan baginya untuk setiap kali dia berazan 60 hasanah dan bagi setiap iqamah 30 hasanah. Hadis riwayat Mustadrak Hakim. Masya Allah, jom sama-sama kita doakan anak-anak kita, zuriat keturunan kita menjadi Bilal kat surau, Bilal kat masjid selama 12 tahun atau lebih. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, ada 5. Okay, apa nasihat yang Laila nak share today? Kalau kita tengah baking ke, besok ke, hari ni ke, kejap lagi ke, tiba-tiba kek kita tak jadi, nasihat Laila is kita jangan give up. Memang kita akan rasa down, okay?
time down tu kita terus berdoa banyak-banyak. Kita terus kembali kepada Allah, okay? Kita doa banyak-banyak sebab time down tu lah, Masya Allah, doa terus sampai langit. Terus Allah makbul. Bila kita sedih apa semua tu sebenarnya adalah salah satu cara Allah nak ampunkan dosa kita. Memang nampak simple, memang nampak macam Allah. Takkan sedih bake kek tak jadi Allah nak ampunkan dosa. Tapi itulah hakikatnya. Memang setiap kesedihan kita, setiap risau, gelisah tu semua Allah sedang ampunkan dosa kita. Tak ada benda yang terjadi kat dalam dunia ni, dalam kehidupan seharian kita ni yang sia-sia. Allah jadikan, Allah tentukan macam untuk jadi begitu sahaja. Semuanya ada hikmah. Okay? Bila sedih tu memang sedih, kita doa, kita ngadulah, ya Allah aku sedih ni, kenapa jadi kita tak boleh sebenarnya kuasa kenapa, tapi kadang kita nak borak-borak dengan Allah, betul tak? Kita cakap kenapa jadi macam ni, aku redha ya, aku redha, aku terima. Ada kebaikan, ada hikmahnya, ada benda yang lebih besar Allah nak bagi kat kita. So selalulah bersangka baik dengan Allah, sebab bersangka baik dengan Allah tu adalah sebaik-baik amalan. So sebelum korang baking, set mind korang, apa pun yang jadi, kita tak nak give up. Kita akan terus berusaha sampai berjaya. Sebab memang Allah akan bagi kejayaan kepada orang-orang yang berusaha. Dan Allah tak suka orang yang hanya mensia-siakan kehidupannya, tak produktif macam tu. Okay? Sehari tu tak buat apa-apa yang produktif. Allah tak suka kita buang masa, buang usia kita sia-sia macam tu sahaja. So teruskan berusaha. Nampak kan kita punya kek dah super duper cantik menggunakan teknik terbalikkan kek atas papan. So now kita nak cantikkan juga kita punya red velvet cake ni yang sangat-sangat menggerutu. Okay? Memang kita akan risau kan, tapi kita macam InsyaAllah satu hari nanti slow-slow Allah akan temukan kita jalan daripada step by step. Macam ni kita nak improvekan diri kita dari segala aspek. Contohnya aspek membuat cake butter ni. Okay? Nampak simple je sebab cake butter kan, tapi kalau kita betul minat, memang kita betul-betul nak cari jalan, memang Allah akan bagi jalan tu. So nasihat Laila, contohlah orang ada tanya apa yang nak share dekat sini, ramai sangat DM dengan Laila tau. Adalah beberapa orang yang macam tak give up DM Laila, macam daripada kek dia tak jadi, okay? Kek dia tak jadi and kek dia memang macam tak cantik. Laila sendiri yang tengok dia punya cerita kehidupan baking dia pun Laila rasa nak nangis. Apatah lagi Allah yang maha menyayangi kita lebih daripada kasih sayang seorang ibu yang tengok kita ni tak berhenti berusaha. Okay? Kita manusia biasa kalau tengok orang ni tak give up, teruskan, kita pun rasa sebab, kita pun rasa sedih, rasa sayu je. And bila dia dah berjaya one day, kita tengok dia share dengan kita rasa macam ya Allah, apalah perasaan dia yang lalui itu. Kita yang tengok ni, kita lagi nampak jelas lah, sebab kita yang macam tengok proses tu sikit-sikit lah macam tu. Tapi apa yang nak cakap kat sini, kalau kita pun sebab tengok orang atau tengok diri kita sendiri yang berusaha gagal, apatah lagi Allah yang tengok kita, okay? Yang tengok kita setiap dan faham apa yang kita rasa setiap inci tu. Mesti Allah akan bagi, okay? Trust me, Allah akan bagi. Cuma kita tunggu je, okay? So kepada sesiapa yang tak berhenti-henti share dengan Laila journey korang punya baking, Masya Allah, Laila cukup-cukup terharu. Dan Alhamdulillah kepada yang dah berjaya, yang tak berjaya pun Alhamdulillah juga, teruskan berusaha. Sebab ada yang berusaha sampai berjaya, takkan awak tak boleh, betul tak? So if ada orang boleh baking daripada tak jadi kepada jadi, takkanlah kita ni tak boleh, betul tak? Kita tak reti ni tak boleh. Laila pun merupakan seorang yang baking tak jadi juga, baking sendiri tak jadi, kek bantat apa semua. Dan yes, ada rasa nak give up, tapi kita ingat balik, terdengar hadis macam Allah cakap kita jangan pernah putus asa, Allah tak suka orang yang putus asa. Kita kena set, kita tak nak jadi seseorang yang Allah tak suka. Okay? Kita kena setiap hari bangun tu kita terus niat ibadah, kita terus bila bangun tu terus niat semua benda yang baik-baik. InsyaAllah seharian kita akan menjadi baik. Walaupun ada benda buruk yang terjadi apa semua, sedih tu boleh je sekejap, sebab kita manusia biasa, betul tak? Nak sedih tu semua tak salah, cuma jangan berlebih-lebihan lah. Okay? Jangan berlebih-lebihan. So Alhamdulillah kek kita dah set dalam 2-3 jam. Macam tu Laila biar dekat luar sahaja, okay? Sebab Laila tak suka kek Laila sejuk. Ada orang suka makan kek sejuk-sejuk. Kalau korang suka kek korang sejuk, korang boleh je setkan dia dekat dalam chiller. Tapi korang boleh tengok macam ni, Laila just biar dekat luar and dia dah super duper cantik. Ni kalau kita biar lama lagi, dia akan lagi glow. So gunakan pisau yang tajam untuk kita potong kek kita, okay? Tak kisahlah pisau apa-apa pun. Jangan
letak limit dekat dalam diri macam okay, kena macam ni, okay. Yes, peraturan tu ada, tapi kadang tak tahu lah sebab Laila macam Mami selalu cakap rules are meant to be broken. Macam contohlah kalau pergi sekolah lambat ke, Laila memang jenis tak nak pergi sekolah terus, tapi Mami Laila macam pergi lambat pun tak apa, rules kan are meant to be broken. Macam tu, rules yang duniawi lah maksud Laila, macam tu. Okay, kalau benda ni tak baik jangan ikut, tapi ada certain rules yang Laila rasa macam are meant to be broken. Contohnya certain tips baking, atau macam Mami selalu cakap macam mana boleh ada air dalam kek, mana boleh nanti bantat terkena air atau telur kita kena kering masa kita nak pecahkan. Laila macam Mami, bukannya kek ni tahu pun ni air ke atau bukan air ke, atau ni telur ke, macam mana kek ni nak tahu. Macam tu Laila akan question balik sebab Laila macam degil. So kalau korang pun berfikiran yang sama, kalau benda ni salah, tegur lah. Tapi macam ada certain rules yang Laila rasa macam are meant to be broken. So kalau korang rasa macam ada benda-benda yang macam korang tak ada, guna je lah apa yang ada. Macam tu, tak adanya semua benda kita nak ikut. Okay, kita punya orange butter cake is done. So thank you so much for watching. Don't forget to try out this recipe and share dengan Laila whether you guys suka ke tak suka. Okay, kita punya orange butter cake is done. So jom kita tengok lah texture dia macam mana. Okay, look at that, tu dalam cake kita. And jom kita tengok. Orange butter cake is done. Alhamdulillah, look at the, dia fluffy ke tak fluffy? Okay, super duper fluffy. So yeah, it's done. So thank you so much for watching. Don't forget to try out this recipe. So yeah, recipe dekat description video. Okay, jom kita tengok. Ni dah lama dah lepas bake. Dia sangat-sangat cantik tahu permukaan dia. And jom kita tengok kita punya cake yang lagi-lagi moist sebab dah lama masak. Okay, Laila suka makan lambat lah after masak macam tu. Okay, ni yang paling-paling sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sangat-sangat sedap. Jom kita tengok kita punya orange butter cake. Nampak kan dia punya berkilatnya tu. And ya Allah, sangat-sangat lembut. So thank you so much for watching. Inilah hasilnya selepas kita wrap di dalam bake pagi. So sekarang dah petang lepas asar macam tu. Okay, kita punya orange butter cake is super duper love. So yeah, jom kita tengok kita punya orange butter cake punya texture. Mana flash dia? Okay. Oh lah, lampu dia kat situ. Maknanya kena buka lampu lah kot kan. Tapi okay, ataupun kat sini tengok